Okay, Assalamualaikum. Okay, this video I will explain about the for example 8.3 how to do the matrix for multiple linear regression. Okay, so Dwayne Studios operates portrait studios in 21 cities of medium size. These studios specialize in portraits of children. The company is considering an expansion into other cities of medium size and wish to investigate whether sales in $1,000, that is Y. Okay, sale kita adalah Y. In a community can be predicted from the number of person age 16 or younger. Okay, unit thousand of person iaitu S1. So S1 kita adalah number of person age 16 or younger in the community, and per capita disposable personal income $1,000 for X2. So X2 kita adalah income, personal income kita. Alright. So this is the data. Okay, kita ada 21 data. Okay. So based on the above data, find estimated regression function, fitted value and residual, complete the unavoidable, and then test the relation between sales and target population and per capita disposable income, iaitu test untuk significant regression at alpha equal to 0.05. Okay, so macam mana nak buatnya? Alright, so ini kita punya data. Okay, data Y kita, data X1, data X2. So, data ni kita transform dalam bentuk matrix. Okay, pertama untuk estimate regression function, kita nak cari nilai beta 0, beta 1, beta 2 tadi tu. Okay, so daripada X tadi tu, ini adalah data X kita. Bila tukar kepada matrix, dia akan jadi macam ni. First column adalah 1. Okay, until 21 lah. Kita ada 21 data kan, and kita adalah 21. So 1, 1, 1, 1, 1, ini 1 yang ke 21. Yang ini pula adalah value untuk X1. Okay, kalau tengok 68.5 kan. Okay, ini adalah value untuk X1. 68.5, 45.2, 91.3. Okay, kemudian ini adalah value untuk X2. Okay, so matrix X ni adalah N times P. Okay, N kita 21, P adalah number of parameter. So parameter kita, since kita ada 2X saja, so parameter kita adalah beta 0, beta 1, beta 2. In general kita dah tahu dah, model dia mesti akan jadi macam ni. Beta 0 plus beta 1 S1, beta 2 X2 E. So kita ada 3 parameter, beta 0, beta 1, beta 2. So P kita adalah 3. That's why size matrix ni adalah 21 kali 3. Okay, 21 row, 3 column. Okay, dia row by column. Alright, Y ni pula adalah nilai Y 174.4 kan. Okay, so ini adalah Y kita, data Y kita. Okay, 174.4, 164.4, sampailah 166.5. So ini adalah row kita ada 21 kan. 21 times kolom kita 1 saja. Okay, alright. Okay, so untuk cari beta, kita nak estimate beta. Kita tahu untuk cari B ni X prime X inverse darab X prime Y. Okay, so daripada ini yang asal metode asal dia So daripada sini nak X prime adalah X transform. Bila kita transformkan X ni, yang kolom akan jadi row. Okay, yang ni akan jadi row kedua. Okay, tu masuk X prime. Ini X prime, kemudian ini X ni lah. Okay, kita darabkan dua matrik ini tadi. Okay, kita akan dapat ini. Make sure untuk darab matrik kita kena tahu saiz dia kena sama. Okay,
Okey. Kita tahu kalau yang ini adalah 21 kali 3. Yang ini kita ada 3 kan? Times 21. So, bila ni darab dengan ni, yang ni dengan ni mesti sama. Supaya kita boleh potong. So, yang tinggal 3 times 3. That's why ini jawapan last kita akan dapat 3 times 3 matrix. Okay. Cara nak darabkan dia, darab lah. Dia row pertama darab dengan kolom pertama. 1 darab 1, 1. 1 darab 1, 1. Ni semua 1 kan? So, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 21. This one dapat 21. Kemudian, row pertama darab kolom kedua pula. Untuk dapat yang value ni. Okay. 68.5 tambah 45.2 tambah sampai 52.3. Ni darab ni, tambah ni darab ini, tambah ni darab ni sampai last dia darab, tambah 1 darab 52.3. So akan dapat 102.4. Kemudian row ketiga ni darab dengan kolom ketiga ni pula. Okey. Okey, then kemudian ulang balik yang sini pula. Okey, yang ini darab dengan kolom pertama, row kedua darab kolom kedua, row kedua darab dengan kolom ketiga untuk dapatkan nilai dekat row kedua ni pula. Okey, dan seterusnya lah. Okey, bila dah cari x prime x, then cari pula x prime y. Sama je cara dia, cara darab matrix tu. Okey. Dah akan dapat yang inilah. Okey. X prime ni kita tahu size dia, tengok, kita kena tengok size juga. Kalau ni 3 times 21. Kalau y adalah 21 times 1. So bila ke sini potong, dia akan jadi 3 times 1 untuk yang sini. Okey. Then x prime x tadi ni kita kena inverse kan? Okey, kita kena inverse. So matrix yang ini 3 times 3 tadi ni, 3 by 3 ni tadi, kena inversekan dia. Okey, macam nak inverse? Check dekat YouTube ke, dekat note yang sekolah je dah belajar kan, check dekat YouTube ataupun Google how to do inverse matrix for matrix 3 by 3. Okey, dan akan dapat yang ni. Okay. Bila dapat semua sekali ni, masukkan balik. Kita tahu untuk cari beta sama juga dengan x prime x inverse darab x prime y. So ini x prime x inverse darab dengan x prime y kita dapat tadi ni, dan kita akan dapat beta naught b1 and b2. Dan value ni kita masuk dalam formula, dalam model estimated tadi, fitted estimated regression function tadi ni. Y hat equal to negatif 68.857 tambah 1.455x1 tambah 9.366x2. Okey. Ataupun kalau kita tak berapa nak yakin untuk buat matrik darab matrik okey, kita tahu kita guna algebraic form. Okey, di mana kita tahu x prime x adalah yang ini. Sama juga. Okey. X prime y adalah yang ini. So, kita cuma cari nilai n dia berapa? N 21 kita tahu. Dan summation x1 ni, summation x2 ni kita just cari lah. Okey. Okey, ini ni. Ni tambah ni, tambah ni, tambah ni. Semua sekali ni adalah summation x1. Cari total dia. Okey. Okey. Ini saya dah buat dekat Excel. Okey, ini kita punya data x1, x2, y. So, kita cari dia punya total. Okey, kita just auto sumkan sahaja. Okey, ni semua sekali ni. Okey, dan kita enter.
Okay, kita dapat yang ni. Okay. Kemudian cari autosum untuk X2 dengan Y. Kita just drag saja pun tak apa. Okay. Kemudian dia perlukan apa lagi? X1 square, X2 square, X1 darab dengan X2. So, kita ada X1 square. X1 square ni kita buat sama dengan X1 ni kuasa 2. Okay. X2 square ni pula sama dengan X2 kita tadi ni kuasakan 2. X1, X2 ni adalah yang ini sama dengan X1 darab dengan X2. Okay. Kemudian kita just ambil, kita just drag je ke bawah. Okay. Dan kita cari dia punya total dia. Kita akan dapat macam ni lah. Ini pun sama lah, kita boleh drag saja. Okay, dia akan bagi dia punya nilai total dia. So, ini dia punya nilai totalnya. Sekejap. Saya boldkan sikit, senang nampak. Okay, ini dia punya nilai total. Okay, bila ada nilai total ni, kita cari ni X1Y, X2Y ni yang digunakan untuk yang X prime Y tadi. Kita perlukan summation Y, summation X1Y dan summation X2Y. Okay, so kita just carilah X1Y ni, maksudnya sama dengan X1 darab dengan Y. Okay, X2Y ni sama juga dengan 16.7 darab dengan 1744. Dan awak just drag dia ke bawah, mencari dia punya total. Kemudian isi dia punya total ni dalam table ni lah. Okay, N31. Summation X1 kita adalah 1302.4. Okay, summation X2 adalah 360. Okay, dan seterusnya. Right, kemudian cari untuk X prime Y pula. Dan kita masukkan value ni tadi ni dalam formula ni tadi ni. Okay. X prime X B kan. Ni, so ini X prime X kita. Ini kita punya B. Ini X prime Y. Dan daripada sini kita darabkan dua matrik ni. So, ni senang sikit lah. Okay. Sebab dia tak banyak dia punya matrix dia. Okay. So, 21 B0 kita kena row pertama darab dengan kolom pertama. Sama juga dengan 3820. Itu maksud dia. Okay. 21 B0 tambah 1302.4 B1 tambah 360 B2 sama dengan 3820. Kemudian row kedua ni darab dengan kolom pertama ni untuk dapat sama juga dengan yang ini. Okey, dan seterusnya. So kita ada 3 equation, dan daripada 3 equation tadi ni kita boleh solvekan untuk cari B0, B1 and B2. Okey. Kita boleh guna cara persamaan serentak tu, ataupun kita boleh calculate menggunakan calculator. Alright. Di mana kalau untuk calculator, saya akan buat video kemudian cara nak gunakan calculator untuk mencari B0, B1 and B2 untuk solvekan persamaan serentak untuk 3 unknown ni tadi. Okey. Dan bila dapat B0, B1, B2 dia masuk dalam estimated regression function ni, jadi macam ni. Sama je. Okay. Okay, next adalah fitted value and residual. So, fitted value kita tahu adalah Y hat. Okay. So, kita tahu Y hat adalah sama juga dengan XB. Ini model untuk fitted. Kalau model yang belum fitted tadi tu, Y sama juga dengan X beta tambah E kan. Bila kita dah estimate beta ni tadi, dia jadi macam ni. Y hat equal to XB. So, untuk cari Y hat ni, kita tahu Y hat ada 21 lah. So, kita ada 21 beta.
Ini kita punya nilai X darab dengan B yang kita dah dapat tadi tu. Dan kita akan dapat nilai ni. So, ini adalah nilai untuk Y hat kita. Ini Y hat 1, Y hat 2. Okay, value ni tak sama dengan data yang kat atas Okay, tengok ini 187.2 kan. Okay, kalau Y1 kita adalah 174.4. Dia tak sama. Ini adalah raw data kita, data asal. Yang ini adalah data yang setelah kita fitkan dia. Okay. Kemudian daripada Y hat tu tadi, kita boleh cari error. Kita tahu error equal to Y tolak Y hat. So, Y ini adalah data Y. Data asal dalam soalan tu. Ini data fitted yang kita cari kat sini tadi ni. So, just tolakkan je 174.4 tolak 187.2 dapat ni. Negatif 12.8. So, ini adalah value untuk E kita. Okay. C dia nak ANOVA table. So, ANOVA table kita tahu kita perlu cari SSTO, SSE dan juga SSR. Okay. So, first kali sama je. Kita kena cari Y prime Y. And then, ini untuk cari SS total Formula SS total adalah Y prime Y minus 1 over N Y prime J Y. So, Y prime Y ni ini. Okay. Ini Y transform, ini Y. Ini guna Y asal bukan Y hat ini Y. Bukan Y hat. Okay. So, ini darabkan dengan matrik yang kedua ni. Kita tengok ini ada 21 kan. So, 21 kali 21. Yang ni 21/1. So, bila kita matikan dia, jawapan last kita akan dapat 1/1. So, satu-satu je lah value dia. Okay. Kemudian dia nak cari 1 per N Y prime J Y. So 1 per M Y prime. Ini Y prime kita. Transform Y Y asal adalah yang macam ni. Bentuk 21/1. Kalau kita transformkan dia, kita akan jadi 1/21. Okay. J adalah matrix of 1 for N by N. So ini adalah 21 kali 21. Matrix 1. Kemudian darab dengan Y ni tadi. Okay. Bila darabkan semua ni, awak akan dapat nilai ni lah. Okay. Bila dah dapat nilai ni, so Y prime Y ni tolak dengan yang value yang ini, akan dapat SS total. Okay. Kemudian dah dapat SS total, cari SSE pula. SSE formula dia Y prime Y tolak beta prime X prime Y. Y prime Y kita dah cari kat atas tadi tu. So, dah tahu dah nilai dia. Tak perlu cari lagi. Yang ni beta prime. Ni beta prime. Okay. Beta transform X prime Y ni tadi ni pun kita dah cari dia kat atas tadi. Okay. Ingat tak yang atas tadi? Ni X prime Y ni tadi. Okay, just salin saja balik. Okay. So, darabkan dua matrik ni dulu, kemudian baru awak tolakkan dia, awak akan dapat nilai SSE. Bila dah dapat SST, bila dah ada SSE, dan kita boleh cari SSR dengan hanya tolakkan sahaja dua value tadi. Okay. SSE, SST minus SSE, dan ini adalah nilai untuk SSR. Okay. So, bila dah cari sum of square untuk regression, total and error, kemudian kita cari untuk mean square pula. Mean square, regression dengan mean square error, ni kita complete kat ANOVA table yang tadi. Okay, degree of freedom dia. Kalau untuk regression, degree of freedom dia adalah P minus 1. P kita ada 3. So, 3 tolak 1, 2. Error pula adalah N minus P. N kita 21, P kita 3, 21 tolak 3, 18. Total pula adalah N minus 1.
Okay, 21 tolak 1 dapat 20. Dan cari dia punya MS. So, ini adalah kita punya ANOVA table. Next adalah test significance of regression. Okay. So, kita nak test sama ada X1 dengan X2 tu boleh explain tentang Y ataupun tidak. Okay. Then, beta 1 equal to beta 2 equal to 0. Beta K not equal to 0 for at least 1K. K equal to 1 and 2. Dan test statistik kita menggunakan F-test. F-test ni tadi kita dapat daripada ANOVA. MSR bahagi dengan MSE. So, kita dapat 99.105.6. Dan kita comparekan dengan critical value kita, F alpha. Okay, degree of freedom dia 2 dengan 18. Degree of freedom dia kita dapat daripada sini. Yang ni. 2 dengan 18. Okay, dan kita kena tengok table F. Okay. Dia nak alpha dia 0.05. Kalau 0.05 yang atas sekali. Okay. So, dia nak 2.18. Okay. 2.18. Okay, dekat bahagian sini ni 0.05 atas sekali 3.55. Then 3.55. So, kalau F-test ni berbesar pada 3.55, ni kita reject. So, ini 99 memang confirm dia besar daripada 3.55 dan reject H0. So, we can conclude that at least one of the independent variable that is target population and per capita disposable income is related to the same. Okay. So, itu sahaja untuk cara nak jawab soalan example 8.3 tadi. Okay. Next adalah computing the multiple linear regression by using Excel. Itu saya akan explain dalam next video. Okay, thank you.